Okey, untuk bab 9 ni kita ada 5 ada 5 subtopik. Bab 9 ni adalah differentiation. Jadi kita akan start dengan derivative of a function. Kemudian kita lihat rules of differentiation. Kemudian kita akan lihat bagaimana kita nak differentiate exponential, logarithmic and trigonometric function. Ada 3 sekali tu, exponent, log and trigonometric. Kemudian bagaimana kalau kita nak differentiate implicit differentiation. Ini maksudnya kalau kita ada function y fx equals to x y equals to 2, bagaimana kita nak differentiate. Kalau terpisah boleh lagi, kalau dia bercantum macam ni. Kemudian yang terakhir adalah parametric differentiation. Maksudnya kalau melibatkan 3 pemilih ubah, ada x, ada y, ada t, bagaimana kita nak differentiate. So kita lihat yang pertama 9.1, derivative of a function. Okey, sebelum tu kita lihat apa maksud differentiation. Maksud dia, kalau kita belajar sebelum ni function kita adalah y equals to 3x plus 5. Berapa nilai kecerunan dia? Nilai kecerunan dia adalah gradient 3, sebab kita comparekan daripada y equals to mx tambah c. Ini kalau straight line. Tapi bagaimana pula kalau kita nak cari gradient? Kalau function kita adalah x kuasa 2 tambah 3x tambah 5, macam mana kita nak cari gradient dia? Ataupun kita ada function y equals to x cube plus 2x squared, macam mana? Kalau linear senang. Okay? Jadi kalau kita refer balik kepada equation yang pertama tadi kita compare dengan y sama dengan mx tambah c. Kalau katakan saya ambil function ni, kalau kita lakukan differentiate y respect to x, so dapat berapa? Kalau ingat lagi 3. Jadi sebenarnya dia dy dx ni dia sama dengan gradient. Tapi untuk formula yang kedua ni, yang ni, kalau kita guna differentiation, semua fungsi kita boleh dapatkan gradient dia. Tapi kalau yang y sama dengan mx tambah c, itu kalau linear. Sekarang ni kalau kita diberi pelbagai function, bagaimana kita dapatkan gradient? So tak bolehlah kita gunakan y sama dengan mx tambah c. Maka kita akan gunakan dy dx. Okay? So differentiation ni sama masuk dengan kecerunan. Okey, kemudian kita lihat kadang-kadang istilah dia akan gunakan by using first principle. Kita nak dapatkan derivative of function fx. Bagaimana? Jadi kalau sebut je first principle, kita tak boleh differentiate terus, mesti gunakan formula yang asal. Formula asal ni sebenarnya kita mesti guna formula lim. Macam ni a prime x. So kita kena ingat lah, kalau soalan tu bermula dengan y, maka differentiation tu adalah dy dx, simbol dia. Tapi kalau katakan soalan tu bermula dengan fx, diberi function fx, maka simbol untuk differentiation adalah a prime. Jadi kita lihatlah soalan. Kalau soalan tu guna y, gunalah simbol dy dx. Kalau soalan tu guna fx, gunalah simbol f prime x. Itu simbol lah. Okay? Tapi kalau soalan tu kita nak dapatkan derivatif, tapi by using first principle, mesti guna limit. Kalau tak guna limit, salah. Okay? Okey, kita lihat contoh. Contoh soalan ni macam ni lah. Kita nak differentiate tapi by using first principle. Jadi jangan kita differentiate terus. Kalau kita differentiate terus, memanglah jawapan dia betul 2x. Tapi dia ada syarat by using first principle. Jadi mestilah guna formula ni. Jadi kalau kita nak guna formula first principle, yang pertama dapatkan fx x tambah h. So kita ambil function yang asal ni, gantikan tempat x tu dengan x tambah h kuasa 2.
Okey, ini kalau kita expand ni, x kuasa 2 tambah 2x h plus h kuasa 2 tambah 1. Kemudian kita perlukan function yang kedua, function yang asal. Salinlah x kuasa 2 tambah 1. Selepas tu kita gunalah formula f prime x sama dengan limit. Untuk yang pertama ni kita gunakan h approaches to 0. Okey, kita gantikan. Yang pertama ni, katakan ni pertama, ini yang kedua. So kita gantilah. Kalau nak senang, saya letak sini 1 over h. Okey, kemudian kita ambil x kuasa 2 tambah 2xh plus h kuasa 2 tambah 1. Tolak dengan function yang asal. X kuasa 2 tambah 1. Ini kalau kita lihat ni, ada yang boleh cancel ni. Ni boleh. Yang ni pun boleh. 0. Kemudian kita teruskan lagi. Limit h approaches to 0. Sepatutnya all divided by h. Saya keluarkan h ni. Kalau nak kekalkan di bawah pun boleh. Kemudian saya factorize h. So dapat 2x plus h. Kemudian divided by, tak adalah tu je kan. Lebih semangat pula. Kemudian pastikan kita mesti boleh cancel atas dan bawah. Bila kita dah cancel, masukkan nilai h. So dapatlah 2x tambah 0. Sama tak jawapan tadi kalau kita differentiate terus? Sama kan? Tapi kalau kita terus bagi tahu jawapan 2x, maka kaedah tu tak ada. So kaedah kosong, maka jawapan pun akan dikira kosong. Sebab kita tak menjawab salah. Okey tak? Ini yang digunakan formula je. Okey, kita lihat soalan B pula. Function je yang berubah. So fx, kalau nak tulis function yang asal pun boleh. Kemudian kita tulis pula untuk x tambah h. Betul. Kemudian terus kita gunakan f prime x. Gunakan formula ni. First principle, mesti ada limit. Untuk soalan ni mesti guna h, jangan guna x. Kemudian kita akan ambil yang ni, tolak yang di atas. So 1 over h ni saya keluarkan. 1 over x plus h subtract to 1 over x. Ni selalunya 1 over h ni kita keluarkan. Teruskan lagi. Yang ini kita akan samakan denominator. Kemudian cross multiply. Kemudian pastikan ada yang kita boleh cancel. So x tolak x habis. Kalau tak nampak kita tulis lagi. Selagi tak masukkan nilai h ni, kita kena tulis limit. So kita akan dapat negative h over x plus h. Kemudian masukkan nilai 0, dapatlah negative 1. Negative 1 per x darab dengan x tambah 0. So jawapan akhir dia negative 1 per x. Jadi kita hanya step yang pertama, kita tulis dulu soalan dia fx apa. Kemudian step yang kedua, dapatkan f in bracket x tambah h. Kemudian ambil equation yang kedua, tolak equation yang pertama. Yang lebih mudah ni, 1 per h ni kita keluarkan. Ni, kita keluarkan. Sepatutnya dia di bawah. Eloknya kita letak di luar. Tapi jangan terkeluar daripada limit. Jangan terlebih semangat pula, terkeluar daripada limit. Tak boleh sebab h ni masih nak digunakan. Okay, so kita bawa ke depan ni. Okay, kita teruskan. Contoh 1C. Differentiate by using first principle. Jadi untuk step yang pertama, kita dah ada function fx. So kita salin dulu function fx kita adalah square root of x plus 1. Seterusnya kita dapatkan function untuk x plus h. So kita akan gantikan x tu dengan x tambah h, kemudian tambah 1. Okay. Kemudian kita akan gunakan formula first principle. So f prime x equals to limit h approaches to 0. Kemudian kita akan ambil equation yang kedua ni, subtract to equation yang
pertama. So kita akan ambil square root of x plus h plus 1. Kemudian kita akan subtract dengan function yang di atas. Okay. Ini untuk lebih mudah kita letakkan 1 over h di luar, ataupun kita boleh letakkan di sini, di sebelah ni, di bawah. Ataupun kita boleh gunakan 1 per h. Okey, kemudian kita lihat soalan ni kita ada bentuk square root. Jadi kita akan multiply by conjugate. So kita ambil conjugate of x plus h plus 1. Kemudian kita akan ambil plus x square root of x plus 1 divided by yang sama juga x plus h plus 1. Kemudian plus square root of x plus 1. Okey, kemudian kita teruskan lagi limit h approaches to 0. 1 over h ni kita biarkan. Kemudian untuk yang di atas ni tak perlu kita expand. Kita hanya menggunakan conjugate. Bila kita ada a subtract to b multiply by a plus b, maka kita akan ambil first term squared. First term squared kita akan ambil x plus h plus 1. Square root akan hilang. Kemudian second term sama juga, kita akan kuasa 2 kan. Kita akan dapat x plus 1. Okey. Kemudian untuk yang di bawah ni kita kekalkan. Kita kekalkan dengan square root of x plus h plus 1. Kemudian plus square root of x plus 1. Okey, kemudian kita lihat mana yang kita boleh cancel kan. X tolak x habis. Kemudian 1 subtract to 1 pun habis. Maka yang tinggal tu adalah h. Okay. So h yang di sini kita boleh cancelkan dengan yang di bawah. Okay. Jadi kalau kita permudahkan, kita akan dapat limit h approaches to 0. H tu kita dah boleh cancel. Maka kita boleh tulis 1 over square root of x plus h plus 1. Kemudian plus square root of x plus 1. Okey. Kemudian kita cuba gantikan nilai h to 0. Maka kita akan dapat 1 over 2 square root of x plus 1. Itulah kita punya jawapan akhir kita. Okey, kita salin dulu. Fx kita ni adalah 1 over square root of x minus 1. Kemudian kita perlu dapatkan x tambah h. So kita akan ambil function yang sama, tetapi x tu gantikan dengan x tambah h subtract to 1. Kemudian kita gunakan first principle. So f prime x equals to limit h approaches to 0. Dan lebih mudah kita letakkan 1 over h ni di depan. Kemudian kita ambil function yang kedua tolak dengan function yang pertama. So kita akan dapat square root of x plus h minus 1. Kemudian kita akan subtract to 1 over square root of x minus 1. Okey, untuk yang di sini kita akan teruskan lagi. So limit h approaches to 0, 1 over h. Kemudian kita samakan denominator. Kita akan dapat x plus h plus minus 1. Kemudian multiply by square root of x minus 1. Yang di atas ni kita akan cross multiply. So kita akan dapat x minus 1. Kemudian subtract to square root of x plus h minus 1. Okay. Untuk yang di sini sama juga. Kita akan multiply by conjugate. Conjugate tu berdasarkan yang di atas. So square root of x minus 1 plus square root of x plus h minus 1 divided by yang sama. Okay. Kemudian plus square root of x plus h minus 1. Okay. Kemudian untuk yang di atas kita akan dapat limit h approaches to 0, 1 over h. Kemudian untuk yang di atas ni kita gunakan kaedah conjugate. Maksudnya square root yang pertama ni square, dia akan jadi x minus 1. Kemudian subtract to second term, hilang square root tu, hilang square root dia. Kemudian yang di bawah ni kekal. Okay, yang di bawah ni kita akan kekalkan. Kita akan ambil square root of x plus h minus 1. Kemudian darabkan dengan square root of x minus 1. Kemudian kita akan ambil lagi x tolak 1.
tambah dengan square root of X tambah H tolak 1. Okay. Kemudian kita lihat mana yang kita boleh cancel kan. Okay. Kalau kita lihat kat sini, X tolak H, X tolak X habis, tolak 1 tambah 1 pun habis, maka yang tinggal adalah negative H divided by H. So H ni kita boleh cancel, maka akhir sekali kita akan dapat limit, H approaches to 0, yang di atas akan dapat negative 1 per semua yang di bawah ni lah, square root of X plus H minus 1, kemudian square root of X minus 1. Okay, kemudian kurungan X tolak 1, kemudian tambahkan dengan square root of X plus H minus 1. Okay. Kemudian kita masukkan nilai H sama dengan 0. Maka kita akan dapat, akhir sekali kita akan dapat negatif 1 per 2X tolak 1 kuasa 3 per 2. Ini jawapan akhir dia selepas kita masukkan nilai H tu 0. Okay. So yang ni 0. Okay. Kemudian yang ini pun 0. Okay. Jadi kalau kita permudahkan, okay, nanti kita akan dapat 2 lah. Ni sebab ni square root tambah square root dapat 2. Kemudian kita gabungkan. Kita ada berapa square root ni? Kita ada 1, 2, 3. Jadi 1 per 2 darab 3, dapatlah 3 per 2. Okay. So kita permudahkan, nanti akhir sekali dapat negatif 1 per 2 in bracket X tolak 1 to the power of 3 over 2. Sama juga, ini adalah prinsipal, tetapi kita nak derivative of a function at a point. Maksud dia, kita nak fokuskan kepada titik. Yang tadi tak kisah, di mana-mana je. Kalau soalan tu dia nak pada titik, maka gunakan formula yang kedua ni. Formula dia hampir sama, cuma beza dia, tadi kita guna H, sekarang kita guna X. Itu je beza dia. Okay. Ni formula ni diberi. Okey, kita lihat contoh. Lepas tu saya perlukan X tambah H. Ini formula yang awal tadi, untuk soalan yang pertama. So 4 in bracket X plus H plus 2 in bracket X plus H squared. Ini nanti kamu expand ni. Ini kalau kita expand 4X plus 4H. Ya, ini apa jadi? X squared plus 2XH plus H squared. Dah. Kemudian kalau rajin simplify, kalau tak nak tolak je, ambil yang ni tolak dengan yang pertama. So terus kita akan ambil F prime X equals to, untuk yang awal ni mesti guna H approaches to 0 sebab dia tak bagi tahu nilai. Okay, saya letak sini 1 per H. Kemudian okay, yang kedua ni kita salin. Ni 2x kuasa 2 tambah 4xh tambah 2h squared. Kemudian tolakkan dengan fx. Jangan lupa kurungan 4x tambah 2x kuasa 2. Kemudian kita cek ada tak yang boleh cancel. Yang ni habis, yang ni pun habis. Kemudian kita boleh factorize h. Ni H ni saya keluarkan, tinggallah 4 tambah 4X tambah 2H. Itu je. Kemudian kita cancelkan H ni, masukkan nilai 0. So dapatlah 4 tambah 4X tambah 0. Okey, macam itulah. Ni soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama gunakan formula yang ada H tu, limit H approaches to 0.
Kalau saya nak cari f prime in bracket tu, gantikan x tu dengan 2. Dapatlah 4 tambah 8. So jawapan yang pertama 12. Kemudian f prime in bracket negative 2. Kita ambil 4 tambah 4 darab negatif 2. So dapat negatif 4. Okay. Kalau katakan soalan yang pertama ni tak ada, kita terus gunakan formula yang ni. Okay. Tapi sebagai soalan yang pertama tu ada, so kita tak payah gunakan formula yang kedua ni. Ambil je function yang ada ni. So kita ambil je function ni, gantikan x dengan 2 dan gantikan x dengan negatif 2. Okey, seterusnya kita lihat differentiability. Differentiability of a function pada satu titik x equals to a. Kita boleh tunjukkan dengan cara kita lihat nilai f prime x tu adalah exist ataupun define. Jadi kalau kita nak show, kita gunakan formula first derivative. So kita akan lihat f prime a ni, kita kena lihat kiri kanan dia, adakah dia sama. Okay? Kalau kiri dan kanan tu sama, maka f prime x tu exist. Bila exist, maka kita boleh buat kesimpulan fx is differentiable at x equals to a. Okay? Tapi yang ini hanya untuk kalau kita kira limit kiri dan kanan tu mempunyai nilai. Okay? Okay, kita lihat contoh. Ini contoh-contoh function is not differentiable. Okay, maksud dia bila kita lihat function kita ada satu atas satu bawah, okay, maka kita tak boleh differentiate pada nilai x sama dengan 3. Okay. Kemudian sama juga contoh yang kedua ni, kalau kita ada graf seperti yang ni, maka kita tak boleh cari kecerunan dia. Okay. Sebab bentuk dia seperti yang ni. Sama juga untuk kalau graf kita yang ketiga ni, sama juga pada satu nilai a, kita tidak boleh menentukan di mana dia punya kecerunan dia. Okey. Okey, sama juga contoh yang berikutnya. Ini contoh differentiable. Maksudnya satu function tu kalau kita lihat dia bentuk curve, maka kita boleh cari nilai gradient dia. Itu maksudnya differentiable. Kemudian kalau yang kedua ni, kalau kita lihat bentuk dia tajam, okay? So bila kita nak tentukan gradient dia, memang kita tak boleh tentukan. So ini dia panggil not differentiable. Okay? Maksudnya differentiable ni maksudnya suatu curve tu kita boleh cari nilai kecerunan. Kalau not differentiable, kita tak boleh tentukan nilai kecerunan. Biasa bentuk bucu yang tajam lah. Okay? Dari segi pengiraan, contoh, katakan show that fx equals to cube root of x minus 1 is continuous. Okay, maknanya yang pertama kita tunjukkan dulu function tu adalah continuous. Jadi kalau kita nak tunjukkan function tu adalah continuous, kita lihat balik, kita ada 3 syarat. Okay, kita ada 3 syarat. So yang pertama, kita lihat syarat f1. Okay, kalau kita gantikan cube root of 1 minus 1, so kita akan dapat nilai 0. Okay, nilai 0 ni maksudnya define. Maka syarat yang pertama tu lepas. Kemudian kita lihat syarat yang kedua. Kita lihat limit x approaches 1 from the left. Kita lihat kiri kanan sama tak? Okey, kalau kita gantikan dalam function ni, kita kira, maka nilai dia masih sama dengan 0. Dan kalau kita kira limit x approaches 1 from the right, sama juga function yang sama. Kita gantikan x tu dengan 1, so kita akan dapat 0. Maka di sini kita lihat limit x approaches 1 fx equals to 0 ataupun exist. Maksud dia syarat yang kedua lepas. Kemudian kita lihat syarat yang ketiga pula. Syarat yang ketiga kita kena pastikan jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua. Kalau untuk di sini kita lihat nilai dia adalah sama dengan 0. So ketiga-tiga syarat lepas. Hence fx is continuous. Di mana? At x equals to 1. Okey, selesai soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita nak tunjukkan function yang diberi ni adalah not differentiable
at x equals to 1. Okey, kita lihat dulu f prime satu nilai 1. So yang pertama kita lihat f prime 1. Kita pastikan mesti gunakan first principle. So kita gunakan limit x approaches to 1 from the left. Okay. So kita gunakan first principle. Kita ambil function yang asal ni, x tolak 1. Kemudian kita akan tolakkan dengan function yang asal ni, tapi gantikan x tu dengan 1. So kita akan dapat 0. 1 subset to 1, 0. Kemudian kita divide by x minus 1. Ini daripada formula first principle. Okay, kalau kita buat pengiraan, yang ni 0. So kalau kita gabungkan, akhir sekali kita akan dapat limit x approaches 1. Yang ini 0. Yang ini adalah 0. Ini semua ni 0. Maka gabungkan atas dan bawah. Ini kuasa 1/3 tolak dengan 1. Kuasa 1. Maka kita akan dapat 1 over x minus 1 to the power of 2 over 3. Okay. Jadi kalau kita gantikan nilai x approaches 1 from the left, maka kita akan dapat nilai dia adalah positive infinity. Sama juga kita uji untuk f prime 1 equals to limit kanan pula. Okay, limit kanan. Sama juga kita permudahkan nanti. Sama seperti yang ni, akhir sekali kita dapat function 1 over x minus 1 to the power of 2 over 3. Dan kalau kita masukkan nilai 1 kanan, maka kita akan dapat nilai dia sama juga, positive infinity. Okey, tadi kita dah lihat nota tadi. Kita akan katakan fx tu adalah differentiable jika kiri dan kanan tu sama. Yang itu hanya untuk nombor. Tapi kalau untuk infinity, walaupun sama, sebenarnya daripada sini kita boleh buat kesimpulan f prime 1 is exists. Sebab kiri dan kanan tu sama. Tetapi, okay, but undefined. Okay, undefined. Undefined ni sebab walaupun nilai dia infinity sama, sepatutnya dia exist, tapi undefined. Sebab nombor tu kita tak nampak, undefined. Bila undefined, therefore, okay, therefore fx is not, okay, not differentiable. Okay, differentiable at x equals to 1. Okay. Jadi kesimpulan dia, jadi kita lihat di sini, kalau kita nak tunjukkan differentiable, okay, kalau kita nak tunjukkan differentiable, maka yang pertama, kalau kita cari f prime x equals to limit x approaches to satu nilai, katakan di sini contoh 1 kiri, kita kena tunjukkan mesti sama dengan satu nombor, katakan k. Kemudian f prime x, kita kira pula limit x approaches 1 from the right, sama juga, kita dapat nombor yang sama. Okey, maka kesimpulan dia f prime x ni adalah exist. Bila exist, maka kita boleh buat kesimpulan fx is differentiable at x equals to 1. Okay. Ini nota yang pertama lah. Maksudnya kalau kita kira, kita dapat nilai limit x approaches 1 from the left and from the right, sama nilai dia satu nombor, maka kita akan lihat syarat yang pertama ni adalah exist. Maka daripada situ kita boleh buat kesimpulan fx is differentiable at x equals to 1. Okay. Tapi nota yang kedua, ni kalau kita lihat nota yang kedua, tetapi kalau kita lihat limit kiri dan kanan tu, kita lihat limit x approaches 1 from the left sama dengan nilai infinity, positif. Kemudian kita kira pula untuk kanan, sama dengan nilai positif. Okay. Maka dekat sini kita boleh buat kesimpulan f prime x tu adalah
exist. Ini adalah exist. Okey. Exist. Sepatutnya kita punya kesimpulan, kita boleh buat kesimpulan yang sama. Fx is differentiable at x equals to 1. Okey. Tapi disebabkan nilai itu positif, nilai itu infinity, maka kita masih gunakan kalau infinity itu maksud dia but undefined. Ini syarat utama dia, undefined. Memang nombor dia sama, infinity, tapi but undefined. So daripada situ nanti kesimpulan dia adalah fx is not not differentiable at x equals to 1. Okey, contoh yang keempat, kita nak cari f prime tapi by using first principle. Tengok, kalau soalan tu bincang titik, maka gunakan formula yang kedua. Ni, formula yang kedua ni. Okey, so fx dah ada, fx 3x kuasa 2 tolak 12. Kemudian kita perlu cari f in bracket 2. 3, 2 kuasa 2 tolak 12. So yang ni dapat berapa ni? 0 4 kali 3, 12, 0. Kemudian terus f prime x, gunakan limit x approaches to 2. Tak payah kita bincang kiri kanan, jawab terus. Fx kita adalah 3x kuasa 2. Kemudian f in bracket 2 0 divided by x minus 2. Kemudian kita boleh factorize 3, so x kuasa 2 tolak 4 bagi dengan x tolak 2. Tak selesai lagi, kita teruskan lagi. Yang di atas tu kita boleh factorize. Pastikan mesti ada, boleh cancel atas bawah. Kemudian masukkan nilai, ganti nilai 2. So 3 darab 4. So jawapan kita adalah 12. Okey. Untuk soalan yang A ni tak payah gunakan kiri kanan. Ni contoh kita gunakan first principle tapi formula yang kedua. Formula yang kedua ni maksud dia, kita cari I prime guna limit. Bila soalan bincang titik, maka gunakan formula yang kedua. Kalau soalan tak bincang titik, gunakan H, limit H approaches to 0. Okey, kita lihat soalan B. Kita nak menggunakan first principle juga, tapi pada titik, pada titik A. Okey. Jadi kita akan gunakan first principle. Jadi kita akan gunakan first principle tapi menggunakan ketika x sama dengan A. Okey. Jadi kaedah yang sama, kita akan gunakan f prime x. Okey. So kalau ikutkan formula kita adalah fx, bukan ikutkan formula kita gunakan limit. Kita tak guna h lagi, kita dah guna fokuskan kepada x, iaitu x approaches to 3. Kemudian formula kita adalah fx subset to f3 divided by x minus 3. Ini kita punya formula. Kemudian kita gantikan, so limit x approaches to 3, fx kita adalah function yang asal x tambah 1, kemudian tolakkan dengan function yang asal juga tapi x tu gantikan dengan 3, so 3 tambah 1 divided by yang di bawah ni kekal x tolak 3. Jadi kalau kita permudahkan ni dapat limit x approaches to 3 square root of x plus 1. Yang ini kita akan dapat negatif 2 divided by x minus 3. Okey, untuk yang di sini kita darabkan dengan conjugate berdasarkan square root yang di atas, iaitu square root plus 2, kemudian yang di bawah pun sama. Okey, kemudian untuk yang di bawah ni kita akan tulis limit x approaches 3. Square root ni kita kuasa 2 kan, maka hilang square root, tinggallah x tambah 1.
kemudian tolak 4 sebab 2 kuasa 2, dan yang di bawah ni kekalkan x tolak 3, kemudian square root of x plus 1 plus 2. Okey, kemudian bila dah selesai, kita boleh cancel atas dan bawah. Okey, sebab yang di atas ni adalah x tolak 3. X tolak 3 boleh cancel dengan di bawah. Maka kita akan dapat limit x approaches 3. Ini kita akan dapat 1 over square root of x plus 1 kemudian plus 2. Kemudian kita masukkan nilai x sama dengan 3. So kita akan dapat 1/4. Selesai. Okey, kita lihat soalan C. Sama juga by using first principle, kita dapatkan first derivative in bracket A. Okey, jadi kita tulis dulu limit. Kita akan tulis formula. Formula kita adalah f prime x equals to ini selalunya kita akan tulis x tu adalah 8. So f prime 8 equals to limit x approaches to 8, kemudian kita akan ambil fx subtract to f in bracket 8 divided by x minus 8. Ini adalah rumus dia. Kemudian kita akan gantikan function yang asal kita. Jangan lupa kita akan tulis limit x approaches to 8. fx kita adalah 1 over square root of x plus 1. Untuk yang f8 ni maksudnya gunakan function yang sama, tetapi kita gantikan x tu dengan 8. So divided by x minus 8. Kemudian kita permudahkan. So limit x approaches to 8. Yang ini kita boleh samakan denominator. Kita boleh ambil ini square root of 9. Maksudnya kita boleh ambil 3 ya. So 3 square root of x plus 1. Lepas tu kita darab silang. 3 tolak dengan 3. Okey, yang ini 3. 3 tolak dengan, kita bahagikan dengan yang ni. Ini 3. So kita akan dapat, ni bagi dengan 3. So kita akan dapat 1 multiply by square root of x plus 1. Okay. Kemudian kita permudahkan limit x approaches to 8. Maka 3 tolak. Okay. Kita ada 3 tolak. Jangan lupa ni kita ada x tolak 8. Okay, jadi kita akan dapat 3 tolak square root of x plus 1 over 3 square root of x plus 1. Kita gabungkan dengan yang di bawah ni. So, x minus 8. Okay, untuk yang di sini kita darabkan dengan conjugate kita. 3 tambah square root of x plus 1. Kemudian yang di bawah ni pun sama. X plus 1. Okey, kemudian kita permudahkan lagi. So limit x approaches to 8. Yang di atas ni kita terus kuasa 2. So dapat 9 tolak dengan square root akan hilang selepas kita kuasa 2. Kemudian yang di bawah ni adalah kita boleh tulis balik square root of x plus 1. Kemudian kita ada x minus 8. Kemudian kita ada 3 plus square root of x plus 1. Okey. Ni kalau kita betulkan ni. Ni plus square root. Okey, kemudian kita lihat ada yang kita boleh cancel. Ni 9 tolak 1, 8. So 8 tolak x. Ni adalah 8 tolak x. Ini adalah 8 tolak x. Kalau kita cancelkan di bawah, dia akan dapat negatif. Ni cancel. Tetapi kita akan dapat negatif 1. Okay. Jadi kita tulis semula. So limit x approaches 8 yang di atas ni negatif 1 per dengan semua sekali.
3 square root of X plus 1. Kemudian darabkan dengan 3 tambah square root of X plus 1. Okay. Kemudian selepas tu kita gantikan nilai 8 tu. So kita akan dapat negatif 1 per ni 399. So saya ganti terus negatif 1 per, yang pertama ni kita akan dapat 3 darab 3, 9. Yang pertama 9. Kemudian yang ini 3 tambah 3 juga. Selesai. Kita bagi pula 9.2. 9.2. Ini kalau kita nak differentiate ni ada macam-macam peraturan. Basic rule lah, sum rule, product rule, quotient rule, chain rule, power rule. Power rule dia tak ada. Ada sampai power rule dia. Okey. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Ini maksud dia kita differentiate terus. Macam kita belajar di sekolah tu, sama je. Nampak je function, kita boleh differentiate terus. Ni adalah dia punya peraturan dia. Okey, contoh. Katakan saya ambil yang mudah dulu. Y equals to constant. Kalau nampak je constant, terus tak payah differentiate, jawapan dia 0. Kemudian kalau kita jumpa X yang ada kuasa, contoh, maka kalau kita nak differentiate, kita ada 2 step. Yang pertama, kuasa turunkan dulu. Itu step yang pertama. Step yang kedua, kuasa akan kurang 1. Bila kita differentiate, kuasa akan kurang 1. So ada 2 step. Turunkan kuasa yang baru kurang 1. Jadi kalau kita differentiate, kita hanya fokuskan kepada X. Jadi kalau kita kembangkan idea ni, katakan saya ada soalan Y equals to, ada nombor kat depan ni. Okey, kalau dari segi kaedah nak cari dy dx, nombor ni dia tak terlibat dalam differentiation. Kita hanya fokuskan kepada X kuasa 10. Ini kaedah yang asal lah. Turunkan kuasa yang baru kuasa 9. Tapi jawapan akhir dia kita akan darab. Ini kaedah asal lah. Tapi kalau kita dah main, turunkan kuasa. Ada tak nombor sebelah dia? Kalau ada, darab. Kalau kita nak cepat lah, dia turunkan kuasa. Kalau ada nombor, darab. So kita akan tulis 30 X kuasa 9. Okay. Okay, contoh differentiate respect to X. Maknanya kita akan differentiate. Jadi kita lihat kalau soalan tu menggunakan fx, maka simbol dia kita nak guna apa? Nak guna dy dx tak? Kita akan guna ikut soalan jangan main tulis je dy dx. Ni apa jawapan ni? Differentiate constant. Ikut peraturan tadi. Tak payah disebut, mesti 0. Kemudian soalan yang kedua, kita diberi function 1 per, ni selalunya tukar kepada X tambah 1 kuasa setengah. X tambah 1 kuasa setengah. Biasanya kita akan gunakan kuasa negatif setengah. Ya tak? Barulah kita differentiate. Kita boleh gunakan konsep tadi, turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru kurang 1. Tolak 1 per 2, tolak 1 lagi. Negatif 3 per 2. Selesai masalah negara. Sama ada nak biarkan macam ni, ataupun kalau nak permudahkan boleh teruskan. Kita akan jadikan dia positif, turunkan dia ke bawah. Macam tu. Ini maksud dia tak payah guna first principle. Kita akan gunakan limit kalau soalan tersebut by using first principle. Kalau yang ni dia nak differentiate je, terus ikut je peraturan yang mudah. Okay. Jadi kalau kita nak differentiate, step yang pertama, pastikan semua sebutan tu mesti dalam bentuk kuasa. X kuasa berapa?
Jadi daripada soalan ni, ini kita kena ubah. Yang pertama ni okey, kekalkan. Yang kedua 6x kuasa berapa? -2. Yang ini x kuasa berapa? 1/2. Jadi step yang pertama, pastikan setiap sebutan mesti dalam bentuk x kuasa berapa. Selepas itu barulah kita cari first derivative. Okey, turunkan kuasa, tapi dia ada 5. So 3/2 darab 5. 15/2 dah settle. Kuasa yang baru, tolak 1. 3/2 tolak 1. 1/2. Kan senang tu. Kemudian yang berikutnya, -2. Turunkan, tapi kita ada -6. -2 darab -6. 12. X kuasa, tolak 1 daripada kuasa. Selesai. Teruskan lagi. Setengah kuasa dia, turunkan ke depan, tapi ada nombor 3. So darabkan 3/2. Kuasa yang baru -1/2. Okay, kalau nak biarkan macam ni pun boleh, ataupun terlebih semangat, ni nak tukar square root pun boleh. Ini 12/x kuasa 3. Ini kalau nak tukar lah, kalau tak nak tukar pun tak, jawapan dia sama. So boleh berhenti di sini atau di bawah. Ni saya tukar kepada square root sebab soalan tu ada sebutan square root. Jadi bila kita nak tinggalkan jawapan, ikut bentuk soalan. Biasa macam tu lah. Tapi kalau tak nak, biar macam ni. Okey, soalan D pula. Ini pun sama lah. Step yang pertama, tukar dalam bentuk x kuasa berapa? Asalnya dia di bawah, naikkan ke atas. Nanti 4. Yang ini pun dah okey dah, 1/3. Yang lain tu kekal. So kita differentiate. Turunkan kuasa, tapi ada 6. Darab dengan 6. -24. X kuasa berapa? -5. Kurang 1 pada kuasa. Turunkan kuasa. Okey, selesai. Maknanya kalau kita jumpa ada 2 kurungan, U darab V, so kita akan differentiate bergili-gili. Okay, so boleh guna lagi formula ni. Okey, untuk soalan yang A ni, dia tak bagi tahu by using product rule. So kita ada 2 pilihan lah, sama ada nak guna product rule ataupun kalau nak mudah expand dia. Bila kita dah expand, baru kita differentiate. Itu pun boleh juga, sebab soalan ni umum. Tapi kita nak gunakan product rule. So kita boleh gunalah U sama dengan X kuasa 2 tambah 2X. Ini kurungan yang pertama. Kemudian satu lagi, V sama dengan 2X kuasa 3 tolak 5. Ini kurungan yang kedua. Yang pertama ni differentiate. Sepatutnya kita akan tulis du over dx. Sepatutnya du over dx. Ataupun nak mudah, kita guna u prime je. Maksudnya kita differentiate lah. Ni 2x plus 2. Yang ni v prime. Ataupun kalau nak tulis dv dx pun boleh. Ni kita akan tulis, kalau nak tulis dv dx. Kenapa dx? Kita ambil v, tengok jiran sebelah dia. Kalau jiran sebelah tu x, dv dx. Kalau jiran sebelah tu t, dv dt. Itu cara penulisan. Sama juga function sebelum ni. Kenapa saya tulis dy dx? Sebab tajuk dia y, tapi jiran sebelah x. Itu yang saya tulis dy dx. Okey? Itu cara penulisan. Kalau yang ni dv dx, ataupun nak ringkas v prime. Yang ni akan dapat 6x kuasa 2. Kemudian gunalah formula. So f prime x. Kalau nak guna formula, ikutlah formula. Kalau tak nak, kita ambil je cross multiply je. Kurungan yang pertama darab kurungan yang di bawah. So x kuasa 2 tambah 2x darab 6x kuasa 2. Ini kalau saya buat tanpa guna formula. Kita cross multiply je. Tambah dengan
dia ke kiri pula. So saya akan ambil 2x kuasa 3 tolak 5 darab dengan 2x tambah 2. Ini dalam silang je. Ni selesailah. 6x kuasa 4 tambah 12x kuasa 3 tambah 4x kuasa 4 tambah 4x kuasa 3 tolak 10x tolak 10. Akhir sekali nanti kamu akan dapat yang ni lah. Kuasa 3 tolak 10x tolak 10. Selesai. Okay. Jadi sama ada nak gunakan formula ataupun kalau nak mudah kita darab silang je. Tapi mesti bermula dengan U kemudian V. Second row tu kita differentiate. Okey. Tak kisahlah kamu nak buat mana dulu. Nak buat kiri dulu pun boleh. Product rule dia tak ada peraturan. Okey. Kita tengok satu lagi. Okey, kita lihat soalan B pula. Soalan B, kita diberi fx sama dengan, ataupun saya buat terus. Untuk soalan B ni kita ambil daripada sebutan yang pertama tu adalah kurungan pertama tu 4x kuasa 2. Kemudian yang satu lagi adalah 7x kuasa 3 tambah x. Differentiate respect to x. So 8x. Yang ini 21x kuasa 2 tambah 1. Darab silang. Maka f prime x sama dengan, ni darab 21x squared plus 1 tambah darab silang ke kanan pula, ke kiri. So 7x kuasa 3 tambah x darab dengan 8x. Okay, nanti kamu selesai ni. Jawapan dia adalah 140x kuasa 4 tolak 9x kuasa 2. Jadi selepas kita explain, nanti jawapan lagi dia macam tu lah. Okey. Bila dua kurungan tu darab, kita akan gunakan product rule. Product rule. Okey tak? Kalau soalan tersebut, kita ada satu lagi pilihan, expand dulu. Expand, terus kita differentiate. So tak payah guna product rule. Okay, macam ni kita ada dua kaedah. Okey, kita nak menggunakan product rule. Jadi kita boleh gunakan yang pertama adalah kita ambil yang pertama tu adalah U. So U tu adalah 2 per X ataupun 2X kuasa negatif 1 tambah 1. Kemudian V kita adalah X kuasa negatif 2 tolak 3. Kemudian kita akan differentiate U prime equals to, kita turunkan kuasa, so negatif 2 dan kuasa yang baru adalah negatif 2. Ataupun kita boleh tulis sebagai U prime sama dengan negatif 2 per X kuasa 2. Kemudian V prime pula, kita turunkan kuasa negatif 2 dan kuasa yang baru adalah negatif 3. Ataupun kita boleh tukar kepada negatif 2 per X kuasa 3. Jadi untuk produk rule ni kita boleh mulakan daripada kiri, kita darab silang kiri ke bawah, kemudian kita akan darab ke sini pula. Okay. So f prime x, terus kita akan ambil ni, saya tukar ya. So 2 per x tambah 1, 2 per x tambah 1 darabkan dengan negatif 2 per X kuasa 3 tambahkan dengan, kita boleh ambil yang ini boleh tukar 1 per X kuasa 2 tolak 3 darabkan dengan negatif 2 per X kuasa 2.
Okey, jadi kita kembangkan. So kita akan dapat negatif 4 per X kuasa 4. Kemudian tolak 2 per X kuasa 3. Yang ini kita kembangkan juga. Dapat negatif 2 per X kuasa 4. Kemudian tambahkan dengan 6 per X kuasa 2. Okey, yang ini kita boleh jumlahkan. Ini kita boleh jumlahkan dengan yang ni sebab dia sama. Maka kita akan dapat negatif 6 per X kuasa 4 tolak 2 per X kuasa 3 tambah dengan 6 per X kuasa 2. Okey, kita teruskan quotient rule. Ini petua hasil bagi. Quotient rule. Ini pun formula ni pernah jumpa ni. Kalau rajin hafal lah. Okay, sama je formula. Okey, kita lihat. Jadi untuk yang soalan D ni, soalan D, kita ambil U yang di atas, kemudian V tu yang di bawah, 2 tolak 3X, differentiate respect to X, so for X minus 4, yang ini negative 3. Okey, untuk quotient rule, kalau nak ikut formula, okey lah, kita ganti je dalam formula. Kalau tak nak, yang ni kena hati-hatilah. Kalau quotient rule, dia mesti bermula daripada kanan ke kiri. Kita dah tak silam juga, tapi mesti mula daripada kanan ke kiri. Maksudnya atas bawah lah. Tadi produk rule dia tak kisah nak mula pada kiri ke kanan. Kalau untuk quotient, syarat dia mesti mula pada kanan, jangan terbalik. Yang itu je kamu kena ingat. Kalau tak, kamu gunalah formula. So F prime X, so saya akan mulakan daripada kanan, 2 tolak 3X darab dengan 4X tolak 4. Tolak, bila quotient mesti tolak. Kalau produk, tambah. Quotient, tolak. Darab silang yang di atas pula. Ni nak letak negatif 3 pun boleh, ataupun daripada atas, jangan lupa kurungan. Kemudian bila quotient dia ada tambahan ni, tengok balik formula, tambahan dia adalah untuk yang di bawah ni, dia tak perlu buat apa-apa, cuma kita letak je kuasa 2. Okey, ini kalau kita ikut formula, yang kita kena ingat mesti darab daripada atas sebelah kanan ke kiri, mesti mula pada situ. Yang di bawah cuma kuasa 2, tak perlu expand. Kita hanya expand untuk yang di atas. Okey tak ni? Ni 8X. Banyak ni, banyak kerja ni. 8X tolak 8 tolak 12X kuasa 2 tambah 12X tolak tambah 6 tolak 12, kemudian tambah 9, betul tak? Dan semua bahagi dengan yang di bawah, tak payah expand. Okey, nanti kamu permudahkan. Jawapan dia adalah negatif 6X kuasa 2 tambah 8X tambah 1 bagi dengan 2 tolak 3X kuasa 2. Okey, kita teruskan soalan E. So kita nak menggunakan quotient rule. Quotient rule. Maka yang di atas tu, selalunya untuk yang di atas ni kita expand dulu. Untuk yang di atas ni, kalau kita expand, kita akan dapat negatif 6X kuasa 2 tolak X tambah 2. Yang ni kita expand dulu. Okey, kemudian kita akan pilih yang di atas tu sebagai U. So negatif 6X kuasa 2 tolak X tambah 2. Kemudian kita akan gunakan V tu yang di bawah, 5X tolak 4. Kemudian langkah seterusnya kita akan differentiate. Okey, kemudian untuk V prime sama juga, differentiate dapat 5. Dan bila kita nak menggunakan quotient rule, kita mesti bermula daripada sebelah kanan. Kita darab silang dulu. Okey. Kemudian baru kita darabkan sebelah kanan, kiri ke kanan.
So kita akan teruskan. So f prime x equals to, okay, saya darab kanan ke kiri dulu. So kita akan ambil 5x tolak 4 negatif 12x tolak 1. Dan bila quotient mesti tolak. Tolak darabkan dengan sebelah kiri ke kanan pula. Tolak x tambah 2 darab dengan 5. Dan jangan lupa kita akan semua bahagikan dengan soalan kita adalah di bawah ni 5x tolak 4. Kita kuasa 2 je. Okay. Yang di bawah tak perlu kita expand, kita hanya fokuskan kepada yang di atas. Okey, kalau kita kembangkan di atas 12 kali 5, so negatif 60x. Kemudian tolak 5 tambah 48. Tolak 5 tambah 48. So kita akan dapat 43x kemudian tambah 4. Kemudian yang ini kita akan kembangkan 5 kali negatif 6. So negatif 30x kuasa 2 tolak 5x tambah 10. Bahagi semua dengan 5x tolak 4 kuasa 2. Okay. Kemudian kita jumlahkan, akhir sekali kita akan dapat negatif 30x kuasa 2 tambah 48x tolak 6 bahagi semua dengan 5x tolak 4 kuasa 2. Okay. So inilah kita punya jawapan. Okey, seterusnya chain rule. Chain rule. Okey, kalau kita lihat soalan ni, variable kita ada berapa? Ada 3 kan? Kita ada y, kita ada u dan kita ada x. Biasanya kalau melibatkan 3 variable ni, kita mesti guna chain rule. Chain rule. Ini contoh yang ke-7 chain rule. Okey, jadi kita mulakan daripada y. Y equals to u cube subset to 3u squared plus 1. Ini kalau saya nak tulis simbol apa ni? Dy over apa? Dy sebab jiran sebelah tu u. So differentiate je macam biasa. 6u. Dah selesai. Kemudian satu lagi kita ada u equals to x squared plus 2. Ini saya nak tulis du over jiran sebelah apa? X. So 2x. Tapi soalan tanya cari dy dx. So dy over dx, saya akan buat dy over du. Sebab y dan x ni ada, yang tinggal u. So dy over du. Darab dengan ulang balik du over dx. Kalau kita nak semak, kita boleh cancel du tu, mesti dapat sebelah kiri. Maksudnya formula tu betul lah. Okey, dy du dah ada 3u kuasa 2 tolak 6u. Settle. Du dx pun ada juga. Tetapi soalan, bila kita buat dy dx, jawapan mesti dalam sebutan x. Jadi u nak ganti apa? Ganti ni. Ni. So kita permudahkan lagi. So dy dx sama dengan u ganti dengan x kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 tolak 6u x kuasa 2 tambah 2 darab dengan ni tak payah gantilah, ini adalah 2x. Okey, kamu expand ni. Macam tu lah. Maka jawapan akhir dia 6x kuasa 5 tambah 12x kuasa 3. Okay, ini yang dipanggil chain rule. Biasanya chain rule ni kita gunakan kalau ada 3 pemelubang y, u, x. Yang chain rule tu yang ni lah. Okey, soalan ke-8 ni, soalan nombor 8, kita nak menggunakan chain rule. Okey, bila nak guna chain rule, kita mesti bermula dengan u. Kita ambil yang dalam kurungan tu, x tambah 4. Kemudian kita akan differentiate u
respect to x. So kita akan dapat 1. Kemudian y kita yang baru adalah u kuasa 3. Sebab kita dah ambil dalam kurungan tu adalah u. So kita differentiate yang ni, respect to u, dy du. So yang ni kita dapat 3u kuasa 2. Tetapi soalan nak mencari dy over dx. So kita gabungkan du dx dan dy du. So kalau kita gunakan chain rule, so ini kita akan dapat dy dx, dy du. So kalau kita lihat variable kita u, kemudian kita ada x, kita ada y. Okay. Kita nak mencari dy dx. So yang belum kita gunakan adalah u. So kita akan tulis dy du, kemudian darabkan dengan du dx. Jadi kalau kita semak, kalau saya cancelkan du ni, mesti dapat dy dx. Maka formula kita betul lah. Okay. Jadi dy du kita dah ada 3u kuasa 2. Kemudian darabkan dengan du dx, darabkan dengan 1. Kemudian untuk jawapan akhir pastikan jawapan kita mesti dalam sebutan x. So u ni adalah x tambah 4. So kita ganti je x tambah 4 dan kuasa 2. Okay. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, kita lihat soalan B. Sama juga, kita akan ambil dalam square root tu sebagai u, 7x tolak 2. Kemudian kita akan differentiate u respect to x. So dapat 7. Maka y kita ni dah berubah, dia dah menjadi square root of u ataupun u kuasa setengah. Maka kalau kita gunakan dy over du, turunkan kuasa, maka kuasa akan jadi kurang 1, negatif setengah. Okay. Ataupun kita boleh tulis 1/2 square root of u. Okay. Kemudian kita nak mencari dy dx. Ini yang kita gunakan chain rule ni. Maka dy over du multiply by du over dx. Kalau kita nak pastikan formula kita sama dengan sebelah kiri, kita boleh cancelkan du, mesti dapat dy dx. So kita ganti dy du kita adalah 1/2 punca u, dan kita akan darabkan dengan du dx 7. Okay. Maka jawapan akhir kita adalah 7/2. Dan u ni pastikan kita ganti balik, kita akan dapat 7x tolak 2 dan ada square root. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, kita lihat untuk 9.2 rules of differentiation. Jadi yang pertama ni kita akan differentiate terus, tapi beberapa peraturan. Contoh, katakan kita nak menggunakan general power rule of differentiation. Okey. Okey, kita lihat contoh. Okey, sepatutnya kalau kita jumpa kurungan kuasa, kita mesti gunakan chain rule. Okey. Tapi untuk di sini ada kaedah dia, kita boleh differentiate terus. Okey, katakan kita ada fx sama dengan x kuasa 5 tambah 1 kuasa 3. Okey, kita boleh menggunakan konsep kalau saya ada y sama dengan, yang ini semua x kuasa 3, maka kita akan selesaikan, turunkan kuasa, kemudian kuasa yang baru adalah kuasa 2. Okay. So kita boleh gunakan konsep ni lah. Maka saya boleh dapatkan first derivative dia, turunkan kuasa. Macam ni lah, turunkan kuasa. Kemudian kita buat je kurungan, kuasa 3 ni akan jadi kuasa 2. Ini dia sama bentuk dengan 3x kuasa 2. Step yang pertama, turunkan kuasa. Kemudian step yang kedua adalah kuasa tu akan kurang 1. Kemudian untuk yang macam ni, sepatutnya kita punya jawapan kena tambah satu step lagi, iaitu differentiate in bracket. So yang penutup dia adalah differentiate in bracket, kita akan dapat 5x kuasa 4. Okay, yang ini kita ikut je, kuasa 5 tambah 1. Jadi untuk kalau kita nak menggunakan power rule, ini panggil power rule, maka kita perlu jalankan 3 step. Yang pertama, turunkan kuasa. Kemudian step yang kedua, kuasa akan kurang 1. Dan tambahan kita yang ketiga ni adalah differentiate in bracket. Okay.
differentiate in bracket. So jawapan akhir kita permudahkan. So 15 X kuasa 4 kemudian X kuasa 5 tambah 1 kuasa 2. Itulah kita punya jawapan akhir kita. Okey. Okey, kita lihat soalan B pula. Sama juga kita boleh gunakan power rule. Sepatutnya kita akan gunakan chain rule. Tapi kita nak differentiate terus. Kita ada function fx 2x kuasa 4 tolak 9x tambah 6 kuasa 4. Okey, jadi kita bila nak gunakan power rule, kita mesti buat 3 langkah. Okey. Yang pertama, turunkan kuasa. Kemudian kurungan tak berubah dalam dia. Kemudian kuasa yang baru adalah kuasa 3 sebab 4 tolak 1. Okey. So yang dalam ni kita salin je. Dia tak berubah. Okey, ini baru step pertama. Dan yang kedua, penutup dia kita akan differentiate in bracket. Penutup dia. Kita akan differentiate in bracket je. Maka kita akan dapat 8x kuasa 3 tolak 9. Ini maksudnya kita differentiate in bracket. Okey. Jadi kalau kita nak biarkan jawapan kita macam ni, kita dah boleh biarkan. So inilah kita punya jawapan. Kita gabungkan product rule dan quotient rule. Dalam tu ada power rule. Okey. Jadi untuk yang C ni, disebabkan kita nampak antara dua kurungan ni darab, maka lebih sesuai kita gunakan product rule. Okey, product rule. Okey, di mana U ni kita ambil yang pertama X tambah 1 dan V ni adalah kurungan yang kedua bersama dengan kuasa. Kemudian kita akan differentiate. Kita akan dapat 1. Yang ini pun differentiate, tapi kita mesti menggunakan power rule. Ini kita gunakan power rule. Okey, power rule yang tadi lah. Maksudnya kita akan turunkan kuasa, kurungan ni kekal, kemudian kuasa kurang 1 daripada kuasa yang asal. Ini adalah baru 2 step. Penutup dia differentiate in bracket. So kita akan dapat 2. So di sini kita boleh gunakan 6 2x tolak 1 kuasa 2. Okey. Ini kita menggunakan product rule, maka kita boleh mula daripada kiri ke kanan bawah. So kita dah silang dah silang. So kita boleh gunakan f prime x equals to, okey, darab silang x tambah 1 darab dengan di bawah 6 2x tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita akan tambah. Kita akan tambah sebab product rule. Darab silang yang ke sinilah. So kita darabkan dengan 2x tolak 1 kuasa 3. Okey, kemudian kita permudahkanlah. Kita lihat ada yang kita boleh faktor. Ni saya boleh faktorkan, pilih kuasa yang paling rendah. So kita akan ambil 2x tolak 1 kuasa 2. Kemudian kalau yang ini kita hilangkan ni hilangkan. Yang tinggal adalah 6. Yang tinggal adalah 6 kurungan x tambah 1 tambah dengan yang ini kita keluarkan x kuasa 2, tinggallah 2x tolak 1. Okey. Jadi kalau kita permudahkan, selesaikan dengan kurungan ni, kita akan dapat 8x tambah 5. Okey, kita lihat soalan D. Ini kita menggunakan quotient rule. Quotient rule. Maka kita akan ambil U sama dengan yang di atas. 3x tolak 1 kuasa 3. Kemudian V ni kita ambil yang di bawah termasuk kuasa 4. Kemudian kita gunakan power rule. Turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru adalah kuasa 2. Dan differentiate in bracket dapat 3. So U prime ni kita akan dapat 9. 3x tolak 1 kuasa 2. Untuk yang V prime pula, turunkan kuasa. Kemudian kuasa yang baru tu kuasa 3. Differentiate in bracket 2 juga. So V prime kita adalah 8 2x tambah 3 kuasa 3. Disebabkan ini adalah quotient rule, maka mulakan daripada kanan ke bawah. Okey. So kita boleh tulis f prime x equals to, saya akan ambil 2x tambah 3 kuasa 4
darab dengan jani bawah kuasa 2, dan mesti tolak sebab quotient. Kita akan ambil 3x tolak 1 kuasa 3 darab dengan 8 dan 2x tambah 3 kuasa 3. Kemudian semua ni bahagikan dengan ni denominator ni. So 2x tambah 3 kuasa 4 dan formula kita mesti kuasa 2. Okey, ini pun sama juga, ada yang kita boleh faktorkan. Okey, macam ni lah. Kalau kita ambil 2x tambah 3, pilih kuasa yang paling rendah. So kita akan ambil yang ni lah, 2x kuasa 3. Pilih kuasa yang paling rendah. Antara 3x tolak 1 dan 3x tolak 1 kuasa 3, pilih yang paling rendah. Okey. Jadi kita boleh faktorkan. Kita keluarkan untuk yang 2x tambah 3 ni, pilih kuasa 3. Ambil yang paling rendah. Kemudian faktor yang kedua, 3x tolak 1. Antara kuasa 2 dan 3, pilih kuasa yang rendah, kuasa 2. Kemudian, okay, tengok ya. Kalau yang ni kita boleh cancel. So, hilang 4 ni. So, kita akan dapat 2x tambah 3. 9 ni kekal. Kemudian yang ni sama ya. Kemudian tolak dengan kita keluarkan 2x tambah 3 kuasa 3. So ini keluarkan 3 kuasa 2. So yang ini tinggal 3x tolak 1 kuasa darab 8. Dan jangan lupa mesti perkan dengan 2x tambah 3 kuasa 4 kuasa 2 lagi. So 8 lah. Jadi kalau kita selesaikan ni, kita akan dapat 2x tambah 3 kuasa 3, kemudian 3x tolak 1 kuasa 2. Yang dalam kurungan ni, kalau kita permudahkan, ini akan dapat 9 kali 2, 18. 18 tolak 24. 18 tolak 24. So kita akan dapat tolak 6x. Okay. So ini kalau permudahkan ni, kita akan dapat, akhir sekali kita akan dapat permudahkan. Kemudian bahagi dengan 2x tambah 3 kuasa 8. Okey, untuk yang di sini kita boleh permudahkan lagi. Kita hilangkan ni. Ini akan jadi kuasa 5. Kuasa 5. So jawapan akhir kita adalah 3x tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita ada 35 tolak 6x. Bahagi semua dengan 2x tambah 3 kuasa 5. Itulah kita punya jawapan akhir. Okey, kita lihat seterusnya. Ini dari segi notation ya. Okey, kadang-kadang kita perlu lakukan differentiation. Biasanya kita akan buat first derivative. Okey. Kalau soalan tu adalah y, katakan y sama dengan satu function y. Bila kita nak gunakan first derivative, simbol dia adalah y prime. Kalau kita nak buat second derivative, simbol dia adalah y double prime. Okey. Dan seterusnya lah. Kalau kita nak buat third derivative, simbol dia adalah y triple prime. Okey. Ataupun kita boleh juga gunakan untuk first derivative, kita akan ambil dy over dx. Ini penulisan yang kedua. Ataupun kita gunakan, bila second derivative, kita gunakan d kuasa 2y divided by dx cube. Ini cara penulisan. Okay. Yang pertama penulisan kita gunakan prime. Hanya y prime tu maksudnya itu adalah first derivative. Kalau y double prime, second derivative, dan seterusnya. Okay. Kalau kita nak gunakan simbol dy dx, first derivative tu adalah dy dx. Second derivative tu adalah d squared y over dx squared. Dan third derivative d kuasa 3y over dx cube. Okay. Kemudian kalau katakan soalan tu dia beri dalam bentuk function fx, maka first derivative tu adalah f prime. Second derivative f double prime, dan third derivative adalah f triple prime. Itu dari segi simbol lah. Okay. So pilih
Untuk yang y ni ada dua cara, sama ada nak guna y prime ataupun dy dx ataupun d squared y over dx squared. Ini squared ni. Okey. Okey, so kita boleh permudahkan lagi. Ini y sama dengan 4x kuasa 5. Ini kita permudahkan 22x kuasa 4 tambah 30x kuasa 3. Okay, jadi function kita kalau kita permudahkan sehinggalah kita dapat semua ni lah. Kemudian barulah kita jawab soalan. First derivative dy over dx, turunkan kuasa 5 darab 4, kemudian kuasa yang baru adalah kuasa 4, dan 4 darab 22 88 x kuasa 3, dan yang ini 90 x kuasa 2. Ini untuk first derivative. Second derivative, pastikan simbol dia mesti d kuasa 2y. Jangan dia buat dy kuasa 2. D kuasa 2y over dx squared. Kemudian kita differentiate daripada first derivative. Sambung je daripada sini. Sambung. So 80x kuasa 3 dan 88 darab 3 264 x kuasa 2. Kemudian 90 kali 2 180x. Dan kalau kita teruskan lagi, kita akan dapat third derivative. Simbol dia adalah dx, d kuasa 3y, dx kuasa 3. So sambung lagi, 8 kali 3 240 x kuasa 2, dan 264 kali 2 dapatlah 528 x, dan akhir sekali adalah 180.